Lilin telah menyala, tanda kita sudah memasuki Natal di pagi ini. Selamat beribadah menikmati ibadah Natal pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Natal selalu identik dengan perayaan inkarnasi Sang Mesias. Allah yang hadir dan menjelma dalam kemanusiaan kita. Yang Maha Tinggi berkenan mengenakan kefanaan manusia, berjalan bersama manusia untuk memulihkan kemanusiaan yang tercemar oleh dosa. Karena itu, Natal bukanlah sekedar ritualisme formal yang selalu terulang. Natal bukanlah sekedar bukti sejarah yang dirayakan dari tahun ke tahun. Natal adalah sebuah momentum merajut kembali ikatan persekutuan dengan Allah Tritunggal dalam menggenapi rencana Allah yang kekal di tengah dunia.
Bapa yang kekal, Raja damai, oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan bagi kita. Kiranya kasih daripada Yesus Kristus meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kita selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Tuhan telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita sama-sama akan menyambut Raja kita. Kita angkat pujian kita kepadanya. Haleluya. Amin. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kembali. Hai, mari berhimpun dan kita bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Para malaikat, angkatlah suaramu. Haleluya. Para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala surga pun bernyanyilah. Oh, muliakan Allah. Muliakan Allah. Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah, sembah dan puji Dia. Oh, sembah, sembah dan puji Dia. Mari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Oh, ya. Ya Tuhan yang lahir, ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang tepat pada hari ini setiap kami boleh
merayakan akan kelahiran putramu tersebut. Bertepatan dengan hari Minggu di mana setiap kami hadir pada biasanya untuk boleh beribadah bersama. Ibadah adalah sebuah cara kami untuk boleh bersuka cita, bergembira ketika kami mengingat kembali akan karya anak-Mu yang telah bangkit dan telah menyatakan kemenangannya atas dosa. Maka biarlah Tuhan pada pagi hari ini ketika dua momen penting itu bertemu dan bersama-sama kami melakukan dan merayakannya, biarlah Tuhan ingatkan kami lagi. Artinya kami tidak boleh berhenti di dalam sebuah kegirangan yang dunia sedang kerjakan bersama. Sebuah kegirangan yang pada akhirnya mereka kehilangan maknanya. Tetapi biarlah Tuhan gerejamu diingatkan akan sebuah sukacita yang sebetulnya ini akan terus menjadi tugas kami sebagai gereja untuk kembali menyuarakan ada penghiburan, ada damai, ada sukacita. Hai dunia yang sedang chaos, hai dunia yang sedang gelisah, ingat, perhatikan apa yang disampaikan oleh Mika, apa yang disampaikan oleh Yesaya tentang hadirnya damai yang sejati itu yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Maka hari ini Tuhan ketika kami datang, ketika kami memuji bersama Tuhan, bersama dengan para malaikat di sorga yang pada waktu itu bernyanyi menyambut kelahiran Yesus. Maka hari ini juga kami bernyanyi mengingat Yesus sudah lahir itu. Berkatilah ya Bapa Surgawi keseluruhan rangkaian ibadah ini. Dan sekali lagi ya Bapa Surgawi, ketika kami bersama-sama menikmati momen ibadah dan merayakan Natal ini. Ketika kami kembali pulang, maka Natal itu tidak berhenti di dalam gereja. Natal itu harus menjadi sebuah berita yang kami terus saksikan dan beritakan kegembiraan itu di tengah keluarga kami, di teman-teman relasi kerja kami, di teman-teman kuliah kami, dimanapun kami berada. Yesus Kristus sudah lahir, dia sudah mati dan dia sudah bangkit, memberikan sebuah jaminan kemenangan atas manusia. Berkati ya Bapak Surgawi untuk firman-Mu juga yang disampaikan oleh Pendeta Fritz. Biar sekali lagi firman itu boleh berbicara, menyentuh, menyapa kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Saat ini kita akan membaca pertanggapan kita secara bergantian. Saya akan membaca bagian liturgos dan jemaat akan membaca bagian jemaat. Kemudian bagian terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Terpujilah Allah yang memberi kelepasan bagi kita. Yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita. Bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut ke dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kita baca bersama-sama. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut mendapatkan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita akan melihat tarian dari anak-anak sekolah minggu. Mereka sudah mempersiapkannya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka? Silakan anak-anak.
God loves it when little children praise Him. Jesus was little. And He knows what it's like to be small. Like us? Yeah. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. There are children all over the world, just like you. Jesus loves them too. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children. Jesus loves the little children. Jesus loves the little children of the world. Jesus tells us He loves us in the Bible. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Let's go on a world tour and sing along with other kids who love Jesus. First stop, France. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Bon, good. That was very good. Now, a little child in Germany might put his arm around his friends and sing it like this. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt mir dies. Sehr gut. Now let's visit our friends in Mexico. Bueno! Now to the continent of Africa. Let's sing along with our friends in Uganda. Yesu anjagala. Yesu anjagala. Yesu anjagala. Pai believe gamba. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ya, berikan sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ya. Wah, mereka ngafalin gerakannya banyak banget kan? Tapi mereka bisa loh latihannya. Lause-lausenya ngajarin luar biasa. Yuk, mari jemaat, saya undang singer. Kita akan mempersiapkan hati kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita. Sungguh besar anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Biarkah hari ini kita sama-sama merenungkan akan kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan untuk kita.
suci kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, amin, sungguh indah. Mari yang para pria menyanyikan bait pertamanya. Para wanita menyanyikannya bait keduanya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, oh haleluya, kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, oh Tuhan. Terlalu dalam Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar, sungguh indah. Haleluya, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, oh. Kami persilakan kepada hamba-Nya.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh bisa menikmati satu ibadah Natal, merayakan segala kasih karunia-Mu, di mana Engkau Allah mau menjadi manusia untuk melakukan perkara yang hebat dalam hidup kami, yaitu menyelamatkan kami dari dosa. Oleh karena itu ya Bapa, pagi ini kami rindu Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus singkapkan semuanya itu agar kami beroleh kekuatan untuk hidup di dalamnya, sehingga segala janji kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 请坐。 Ya, saya bersyukur diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di ibadah Natal ini. 我感谢你们给我机会在圣诞节崇拜会给我传讲信息。 Ya, sejak merintis Pos PI Suwarna, 从开始开放这个苏瓦纳的布道所， ternyata saya sudah lama juga tidak datang ke sini. 我很久没有来到本堂，没有来到荣耀堂。 Ya, saya baru sadar ketika saya lihat Cuan Tono udah brewokan. 我看赖传道他已经有呼吸了。 Ya. Sama Theo juga brewok. Saya pikir udah lama sekali saya nggak ke sini. Theo 也是满脸都是呼吸，我就想到原来我很久没有来这里了。 Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Tema firman kita pada pagi ini adalah He Came for Us. 今天的题目是他为我们而降生。 Kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 我们要看这个保罗给提摩太的第一封信， Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 提摩太前书第1章12节到16节。 Ya, mungkin saya bisa baca dalam bahasa Mandarin ya. 提摩太前书第1章12节到16节，我们感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他与我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，辱骂人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。 并且我主的恩格外的丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣将世为要拯救罪人，这话是可信的，十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他的 永生的人做榜样，但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的上帝，直到永永远远。阿门。 Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. 我感谢那给我力量的我们主耶稣基督。 Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, 因为他与我有忠心，派我服侍他。 Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 就是在基督耶稣里，他把丰富的这个恩典赐给我们。 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 就是基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。 Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 在众人当中，我是个罪魁。 Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa,
所以我这个罪愧呢，上帝赐给我怜悯的心。 Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 主耶稣基督显明他一切的忍耐。 Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. 给后来信他的永生的人做榜样， Dan mendapat hidup yang kekal. 就是得着永生。 Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. 但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王，对的上帝，直到永远。 Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita akan fokus di dalam ayat yang ke-16. 我们要重点在第16节， Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 第15节跟第16节， Dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 这话是可信的，是十分可佩服的，我们要完全的信靠。 Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 耶稣来到这个世界上，是为了拯救我们罪人。 Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita berbicara tentang Natal, 当我们讲到关于圣诞的时候， berbicara tentang satu peristiwa yang luar biasa, 就是一个很特别发生的事情。 bagaimana Allah menjadi manusia, 主耶稣怎么样道成肉身？ bagaimana firman menjadi daging. 就是说道成肉身。 Dan di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, 刚才我们所读的经文， gereja mula-mula meyakini 初期的教会他们很确信， satu doktrin yang kuat, 就是一个很正确的一个讲义。 bahwa Yesus datang ke dunia 耶稣基督来到这个世上， untuk menyelamatkan orang berdosa. 就是要拯救罪人。 Berbicara tentang dosa 当讲到这个罪的时候， tidak bisa dilepaskan dari kitab Kejadian 3, 不能够脱离创世纪第3章， di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa 亚当夏娃怎么样落在罪恶里面， dan akhirnya dosa berkuasa atas kehidupan manusia. 后来这个罪恶就掌管人的一生。 Tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 15, 但是创世纪第3章15节， ada satu proto evangelion, 当我们看到一件事情， ada satu Injil mula-mula yang dikabarkan di situ, 就是福音从那个时候就开始了， bahwa keturunan wanita itu 就是女人的后裔 akan meremukkan kepala daripada keturunan iblis. 就要把这个魔鬼的后代把它吃掉。 Ini satu nubuat 这个是一种的预言， yang akan digenapi 要应验， di dalam kedatangan Kristus 就是应验在主耶稣基督的身上， ke dalam dunia. 来到这个世上。 Kedatangan Kristus bukan hanya berbicara tentang Natal, 主耶稣基督来不是单单讲到关于圣诞节， tapi juga berbicara tentang Paskah. 但是也是讲到关于这个复活， Satu paket kedatangan Kristus. 就是说整套的主耶稣基督的来到， Dia lahir menjadi manusia 他降生成为人， dan mati untuk menebus dosa manusia. 死是为了我们拯救我们的罪， Sehingga tujuan Allah, 以至于 tujuan Kristus datang ke dunia 以至于上帝的目的差遣耶稣基督来到这个世上。 yang pertama dikatakan bahwa 就是说第一件事情， tujuannya adalah menyelamatkan hidup kita. 就是说他要拯救我们的生命。 Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, 就是第15节告诉我们， perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 这一句话是可信的，是十分可佩服的。 Perkataan ini 这一句话 merupakan satu doktrin yang dipercaya oleh gereja mula-mula. 就是初期教会所相信的一个定义， Yang bukan hanya sekedar dideklarasikan, 不是一种的宣告， tetapi menjadi satu kepercayaan yang utuh dalam hidup yang nyata. 乃是在生活当中一个很确定的。
Kristus datang ke dunia 耶稣基督来到这个世 untuk 上， menyelamatkan hidup orang berdosa. 就是要拯救罪人。 Manusia yang setelah jatuh di dalam dosa 人类落在罪恶里面， berusaha untuk hidup damai dengan Allah. 他们设化跟上帝有一个和平的一个关系， Dengan cara beribadah dengan berbagai metode mereka. 就是用他们的方式来敬拜上帝， Dengan segala filsafat mereka. 用他们的哲学， Dengan segala amal mereka. 用他们的善行。 Tetapi 但是 Allah yang kudus itu 圣洁的上帝 tidak bisa dihampiri oleh manusia yang berdosa. 不能够罪人不能够亲近他， Sehingga perlu Kristus lahir 所以要借着耶稣基督的降生， dan mati di atas kayu salib 死在十字架上， untuk menebus hidup kita. 就是要救赎我们的生命。 Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， istilah penebusan 这个救赎的意义 itu menjadi tema yang sentral di dalam kitab Injil-Injil. 就是在福音书里面成为一个中心点， Bahkan di dalam surat-surat Paulus juga 就是在保罗的书信当中， istilah penebusan itu 就是关于这个救赎的 itu 事， menjadi tema yang utama. 那就是一个最重要的一个题目。 Apa artinya penebusan? 救赎的意思是什么呢？ Konteksnya adalah 它的这个意义 pada masa Paulus melayani, 当这个保罗服侍的时候， pada masa gereja mula-mula, 当初期教会 itu ada yang namanya pasar perbudakan. 就是说有努力的这个市场， Di mana para budak-budak itu 那一些的努力， dikumpulkan di dalam sebuah pasar 就是把他们集中在一个市场里面， di mana para majikannya 就是他们的主人， yang mencari dengan segala kriterianya 就是找他们的这个一个条件， itu datang ke pasar dosa, ke pasar budak 所以他们就来到这个买卖奴隶的一个市 untuk 场， memilih di antara mereka 就是在他们当中来选 dan 择， setelah cocok membayar dengan harga yang sesuai 就是已经拿到适合的就付钱， dan membawa keluar 把他带出去， dan menjadi budaknya. 就成为他的奴隶。 Nah, konsep ini dipakai di dalam perjanjian baru 这也是新约的一个观点， tentang konsep penebusan dosa. 就是救赎罪的一个观 Kita 点。 ini hidup di dalam pasar dosa 我们是生活在一个罪恶的市场里面， dan di dalam penebusan itu 在救赎里面， Kristus datang ke pasar dosa itu, pasar perbudakan dosa itu 主耶稣基督来到这个奴隶罪的一个市场， untuk menebus kita. 用来救赎我们。 Ada 3 kata yang menarik 有3个字是吸引 untuk 我们的， menjelaskan istilah penebusan ini. 就是要解释这个救赎 3 kata Yunani itu 是希腊文的一个 ketika 意思。 Yesus datang ke pasar perbudakan dosa, 当主耶稣来到这个罪恶的奴隶的市场的时候， kata yang pertama adalah agorazo, 第一个是 agorazo， membeli 就是买， kehidupan kita yang dikuasai oleh dosa 就 itu 是买我们生活在一个罪恶里面， dengan darahnya yang mahal itu. 用它尊贵的这个宝血。 Dan kata yang kedua 第二点 adalah ex agorazo, agorazo， ketika sudah membeli, 买了以后 ketika sudah membayar lunas, 已经付钱了， kita dikeluarkan daripada pasar perbudakan dosa itu. 我们就从那个罪恶的市场里面被带出去。 Kita sudah tidak tinggal di pasar perbudakan dosa itu. 我们没有生活在那个市场里面了。 Dan kata yang ketiga 第3个字呢 adalah lutroo, ，rumproo， dimerdekakan. 就是说给他自由， Artinya 什么意思呢？ Kristus datang ke dalam dunia 主耶稣基督来到这个世上， untuk menebus kita dari pasar perbudakan dosa, 就是救赎我们从这个 membayar dengan darahnya yang mahal itu, 就是用他宝贵的
血呢来救赎我们， Untuk membawa kita keluar dari pasar perbudakan dosa itu. 把我们救出来，从那个罪恶的市场里面， Untuk mengalami kemerdekaan bersama dengan dia. 就让我们能够跟他一起享受那个自 Satu 由。 kabar sukacita pada pagi ini. 这今天的一个很大的一个喜 Kristus 喜， datang 耶稣基督来到这个世上， untuk membebaskan kita 就是使我们的做自由， dari belenggu dosa. 就是从罪的捆绑里面。 Inilah kabar sukacita itu. 这就是大喜的信息。 Sehingga Natal 所以呢，这个圣诞节 identik 它的这个表示 dengan satu kesukaan besar. 就是跟一个很大的这个喜乐联络在一起。 Karena Kristus datang 因为主耶稣基督来到世上， untuk menebus hidup kita. 为了救赎我们的生命。 Dan ingat, 记得， status kita berubah. 当我们的身份改变的时候， Bukan lagi orang berdosa, 不再是罪人， tetapi menjadi orang kudus. 乃是成为一个神圣的人。 Status kita ini 我们的身份 dimateraikan 被印记， oleh Roh Kudus. 圣灵来印记。 Makanya istilah dimateraikan 所以呢，印记的意思 bukan berbicara tentang materai yang ceban itu. 不是1万等的那个印记 Zaman dulu 以前 itu yang namanya materai itu 以前的那个印记 itu biasanya dicap memakai satu inian besi yang dibakar sampai menyala dan ditempelkan kepada para budak itu. 以前他们是把铁融化，然后把它盖住。 Ya, saya punya engkong di Bogor. 我在茂屋的时候， Dia adalah tuan tanah pada waktu itu 他是一个地主， dan memiliki kuda banyak sekali. Kuda. 他养很多的马， Karena pada masa itu kuda itu adalah satu kendaraan umum. 因为那个时候马是他们的这个交通工具。 Tapi karena di Bogor itu banyak sekali yang punya kuda 因为在茂屋呢有很多的人养马， dan kadang-kadang dilepas ketika untuk cari makan. 当他们把它放出去给它吃草， Biasanya pemilik daripada kuda itu 这个马的主人呢， itu akan membuat semacam tanda 他要给他一个记号， yang dibuat dari huruf yang dibuat dari lempengan besi 就是用那个铁条做一个印记， yang dibakar 就是给它烧， dan biasanya ditempelkan di dalam ke punggung kuda itu. 就把它印在这个马背上。 Ya karena engkong saya namanya Li Ginsui, 因为我的公公叫做李敦水， jadi dia ditulisnya LGS di sini. 这些 LGS。 Jadi ketika saya pergi ketika kecil bermain-main, 当我去那边去游玩的时候， saya tahu ini milik engkong saya karena ada LGS di belakangnya. 我就知道那个有写 LGS 是我公公的， Ini satu kebenaran 这是一个事实。 bahwa kita adalah orang-orang kudus 我们是一个圣人， ketika kita percaya kepada Kristus 当我们相信耶稣基督， dan hidup kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. 我们的生活已经被圣灵所印记。 Walaupun hidup kita jatuh bangun di dalam dosa, 虽然我们一直上上落落在罪恶里面， status posisi kita 但是我们的身份 tetaplah orang kudus. 当然是一个圣人。 Saudara pengen tahu orang kudus yang tidak kudus? 你要知道吗？圣人，但是他不是神圣 Baca 的。 di dalam surat Korintus. 你就读哥林多 Itu Susin. disebut orang kudus tapi hidupnya nggak kudus. 他被称为圣人，但是他的生活不圣洁。 Atau mungkin orang yang dari Jawa Tengah, daerah Kudus yang belum bertobat. Itu juga bisa 或者 disebut orang 是从 kudus 早啊 juga. 那个kudus人还没有悔改的 Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 但是主内亲爱的弟兄姐妹们， Kristus datang 耶稣基督的来到 untuk menyelamatkan hidup kita 是为了来拯救我们的生 dari 命， perbudakan 就 dosa. 是从罪恶的奴隶当中， Keselamatan itu 这个救赎 dikatakan memberikan iman dan anugerah. 就是说给我们一个信心，
Kita tidak lagi hidup di dalam pasar perbudakan dosa. 我们不再生活在一个罪恶的奴隶当中， Kita sudah dimerdekakan. 我们已经得着自由， Dan ini memang menjadi medan perjuangan kita. 这就是我们的掌握的， Untuk melawan dosa di dalam diri. 让我们能够对付这个罪恶。 Tetapi biarlah kita berdiri di atas kemenangan ini. 所以我们就站在一个得胜的立场里面。 Bahwa Kristus datang. 耶稣基督的来到， Dia lahir di kandang domba. 他被降生在马槽里， Mati di atas kayu salib. 死在十字架上， Untuk membayar hutang dosa kita. 就是说要救赎我们从罪恶里面， Membawa kita keluar dari pasar perbudakan ini. 就把我们拯救从罪恶的奴隶当中 Dan 拯救出 untuk 来， mengalami kemerdekaan di 所以 dalam hidup. 使我们得着一个自由。 Yang kedua Bapak Ibu. 第二点， Setelah kita dimerdekakan. 我们得着自由以后， Kristus mempercayakan pelayanan kepada kita. 主信任我们，把侍奉的事交托给我们。 Ayat 12 dikatakan. 就是第12节， Aku bersyukur kepada Dia 我感谢他 yang menguatkan aku, 赐给我们能力， yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, 就是耶稣基督我们的主， karena Ia menganggap aku setia 因为他认为我是忠心的， dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 所以呢，把侍奉的事交托给我。 Paulus berkata 这个是保罗所说 bahwa 的， pelayanan yang dia dapat 他所得着的这个服侍， itu adalah sebuah kepercayaan Kristus kepada dia. 是上帝信任他，给他工作。 Padahal di dalam ayat selanjutnya dia jelaskan siapa dirinya. 其实，在接下去的经文里面，他讲出他是一个怎么样的人。 Dia adalah seorang penganiaya jemaat. 他常常逼迫人， Tetapi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, 但是我们如果注意这一点， Kristus datang 耶稣基督的来到， bukan hanya menyelamatkan semua umat manusia, 不是要拯救我们每一个人， tapi dia juga mengubah hidup setiap pribadi. 但是他也是改变我们每一个人。 Pribadi Paulus yang bejat itu 这个很败坏的这个保罗， diubah oleh Kristus 被上帝所改变， untuk menjadi seorang pelayannya yang setia. 成为一个忠心的侍奉者。 Pelayanan bukan berbicara tentang kemampuan kita. 不是说我们有能力去做， Pelayanan bukan berbicara tentang kehebatan kita. 侍奉不是说我们很厉害， Pelayanan berbicara tentang kepercayaan Allah kepada kita. 乃是上帝信任我们，交托 Secara 给我们。 standar manusia, 在我们人的一个标准里面， kita mungkin tidak ada yang layak untuk melayani dia. 没有一个人有资格来侍奉上帝。 Tetapi Allah berkata, 但是上帝说， karena aku sudah menguduskan engkau, 因为我使你成圣， makanya aku mempercayakan pelayanan ini. 所以我把工作交托给你。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Seringkali kita menyederhanakan istilah pelayanan. 很多时候我们简化了这个侍奉的意义， Mempersempit istilah pelayanan. 就是给它缩小这个范围里面的这个侍奉。 Seringkali istilah pelayanan identik dengan gereja. 我们认为这个服侍就跟教会有关系， Pelayanan tidak pernah keluar daripada area gereja. 就是说这个侍奉从来没有在这个教会以外。 Ketika kita berbicara tentang pelayanan, 当我们讲到 seringkali 服侍 kita 的时候 berbicara tentang aktivitas kita di dalam gereja. 我们就讲到关于在教会里面的一些活动。 Padahal pelayanan yang sesungguhnya 其实真正的侍奉， dikatakan oleh Paulus 保罗说的， melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. 就是所做的要荣耀上帝。 Ketika kita membantu orang yang di luar sana dalam kesusahan mereka, 当我们帮助在教会以外的人， kita sudah melayani. 我们已经做了。 Ketika kita memberi makan satu mangkok makanan kepada pengemis yang sudah tidak makan 3 hari, 当我们把一碗饭给3天没有吃的一个乞 kita 丐， sudah melayani mereka. 我们已经服侍他们了。 Ketika kita datang kepada satu keluarga yang hampir bercerai, 当我们来到一个家庭里面，差不多要离婚， kita datang sebagai seorang pendamai di sana. 我们在他们当中成为一个和平 Kita 的 sudah 人， melayani. 我
我们已经服侍了。 Jangan batasi makna pelayanan ini. 所以呢，我们不要限制这个侍奉的意义。 Paulus sedang berbicara 保罗说， tentang pelayanan kepada segala bangsa 就是说侍奉对于每一个民族， untuk penebusan karya Kristus itu disampaikan kepada dunia. 所以呢，把主耶稣基督的救赎传给全世界。 Hari-hari ini 今天 di Pos Suwarna 在苏瓦纳布道所 kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang bermasalah. 我们跟一些有问题的家庭见面。 Keluarga-keluarga yang sudah mau mengatakan kami ingin bercerai. 他们说他们要离婚。 Kami sudah nggak kuat lagi dengan pasangan hidup. 我没有办法跟我的另一半生活在一起。 Padahal melihat sejarah hidup mereka, 但是我们看他们的这个历史的 masa 这个 muda 经过， mereka 当他们年 aktif 轻的时候， melayani di gereja. 他们在教会里面很热心积极的侍奉， Dan ternyata tidak menjamin. 但是这个不是保障。 Ketika masuk di dalam sebuah rumah tangga, 当他们进到一个家庭里面， ada konflik di sana. 有很多的纠纷， Karena dua orang berdosa kumpul di dalam satu rumah. 因为两个罪人住在一起， Ada gesekan di sana. 有一些的这个 Ada 摩擦， persoalan di sana. 有问题。 Kami bersyukur 我们感谢上 kami 帝， bisa melayani mereka. 我们能够去侍奉他们。 Walaupun akhirnya kami harus memberi waktu lebih. 虽然我们要付出很多的时间， Kami diajak ngobrol di sebuah apa ya namanya kayak seperti food court begitu. 他带我们到一个这个示范中心那边去谈话。 Ya di daerah Samania itu food court nggak ada apa namanya nggak ada tendanya tapi itu alam terbuka. 在那边的这个示范中心没有这个盖的。 Ya saya seringkali menemani dengan istri saya sampai jam 12 malam. 有时候我跟我的师母呢师傅他们到12点晚 Mereka 上， mencurahkan semua isi hati mereka. 他们把他们心中的那些苦衷全部都讲 Ya, 出来。 pulang kami persiapan lagi karena besok harus ibadah. 回去以后呢，我们要好好的预备，因为明天是主日崇拜会。 Tapi kami merasa inilah kepercayaan Tuhan buat kami. 但是我们感受到这个是上帝信任我们，把这个事工施给我们。 Ada banyak kepercayaan yang Tuhan inginkan berikan kepada kita. 有很多的事工，上帝交托给我们。 Tapi ada begitu banyak alasan untuk kita berkata tidak Tuhan. 但是用很多的理由，我们说上帝不。 Aku sibuk dengan bisnisku. 我忙着我的生意， Aku sibuk dengan pekerjaanku. 我忙着我的工作。 Aku sibuk dengan kegiatan di luar sana. 我有很多的活动 Dan。saya mau katakan, 我就讲， kepercayaan Tuhan itu 上帝信任我们 adalah sebuah anugerah. 是一个恩典。 Dan saya berharap 我盼望呢， masuk tahun 2023. 进入到2023年 Setiap 的时候， pribadi kita 我们每一个人 mengambil satu keputusan 要有一个节制， untuk melayani Dia. 要好好的侍奉上帝， Karena status kita sudah diubah 因为我们的身份已经被改变了， dari orang berdosa 从一个罪人 menjadi orang kudus 成为一个神圣的人， untuk memberitakan perkara-perkara besar. 就是 dari 说要我们做一些很大的施工。 Yang ketiga, 第 Bapak 三 Ibu, 点， oke. Menjadikan hidup kita sebagai contoh anugerahnya. 是我们的生活成为一个恩典的榜样。 Ayat 16 dikatakan demikian. 第16节告诉我们， Tetapi justru karena itu aku dikasihani. 我蒙了怜悯， Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, 是因耶稣基督要在我这罪亏的身上， Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 就是说显明他一切的忍耐， Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka 给后来那一些人的人， yang kemudian percaya kepadanya 后来他们也是信主了， dan mendapat hidup yang kekal. 成为得着一个永生。 Paulus menulis suratnya ini kepada Timotius 保罗写信给提摩太，
untuk memotivasi pelayanan daripada Timotius. 给他一个侍奉的动机， Seorang yang masih sangat muda, 是一个很年轻的一个人， seorang pemalu, 是一个很害羞 yang 的人， seorang juga yang sakit-sakitan, 是常常 dipercayakan Tuhan 上帝信任他， untuk melayani satu jemaat yang besar 给他信任交托给他一个很大的教会， dengan berbagai karakter yang ada, 就是用他所拥有的一切的 dengan 性 segala 格， tingkat kerohanian yang ada. 就是他有属灵的一些的 Dan 恩 Paulus 赐。 berkata kepada Timotius, 保罗对提摩太说 lihat aku,：“ 你看我， aku adalah orang yang paling berdosa. 我在罪人当中我是罪亏。” Sebenarnya Paulus tidak sedang berbicara bahwa dia adalah manusia yang paling bejat. 他在那里讲，他是在是一个罪亏。 Banyak orang-orang yang lebih bejat daripada Paulus. 其实很多人比保罗更加的糟 Tapi 糕。 dalam bagian ini Paulus ingin memotivasi Timotius. 但是在这一件事情上，保罗给提摩太一个动 Kenapa 机。 dia menganggap dirinya orang yang paling berdosa? 为什么他认为他自己是一个罪亏呢？ Karena ini konteksnya tentang pelayanan. 因为这个讲到关于侍奉 Di 的 mana 事。 sebelum Paulus bertobat, 当保罗还没有悔改的时 Yesus 候， dan murid-muridnya 耶稣跟他的门徒们， merintis dan membangun gereja, 他们首先建立教会， tetapi justru Paulus yang menghancurkannya. 保罗把它毁坏了， Dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. 所以他认为他是一个罪亏。 Tapi dalam bagian ini Paulus juga mengatakan bahwa 但是在这一点，保罗自己也 kalau 讲， aku saja orang yang paling bejat itu, 我是一个罪亏， orang yang paling berdosa itu 是一个罪恶万丈的人。 bisa diubahkan oleh Kristus. 耶稣基督能够改变我， Orang yang engkau layani pun 你所侍奉的人 bisa diubah oleh Tuhan. 能够被上帝所改变。 Makanya kata aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 所以呢，我成为他们那个得做永生的人的一个榜样， Menjadi sebuah contoh. 是一个榜样，一个Seorang yang buas untuk menghancurkan gereja. 就是一个罪恶忘记把这个教会毁灭的， Seorang penganiaya dan pembunuh jemaat gereja mula-mula. 是一个逼迫人又杀害信徒的人， Diubahkan oleh Tuhan. 上帝把他改 Dan 变 menjadi 了， hamba Tuhan yang luar biasa. 成为一个很特别的一个神的仆人。 Hidup kita 我们的生命生活 adalah sebuah proses. 是一个过程， Jadi kalau saat ini di dalam rumah tanggamu 所以呢，在教会、在家庭里面， terjadi konflik yang sangat dalam sekali. 虽然说有一个很重大的一个纠纷， Sang istri mungkin merasa bahwa aku sudah nggak kuat lagi dengan suami. 也许做妻子的说我没有办法面对我的丈夫了。 Dan sang suami juga berkata bahwa aku sudah nggak kuat juga dengan istriku. 做丈夫的也是说我没有办法对我的妻子。 Paulus katakan, 保罗就说， kalau aku bisa diubah oleh Tuhan, 我能够被上帝所改变。 istri dan suamimu juga bisa diubah oleh Tuhan. 做妻子的、做丈夫的也是一样。 Dan inilah yang mau dikatakan oleh Paulus 这就是保罗所要表达的， sebagai contoh kesabaran Tuhan di dalam hidupnya. 就是在一个榜样，上帝怎么样忍耐的对待这个保罗。 Kesabaran Tuhan luar biasa. 上帝的忍耐实在是很 Sampai 特别的。 seorang Paulus pun 我们看这个保罗 bisa diubahkan. 能够被改变。 Bapak Ibu, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， saya mau memberi kesaksian. 我要做一个见证。 Walaupun saya dengan semua anak istri saya 虽然我跟师母 adalah seorang hamba Tuhan, 是主的仆人， hidup kami pun tidak lepas daripada konflik. 我们的生活也是一样的，离不开这个纠纷。 Dan beberapa kali kami sudah mau menyatakan pisah. 有几次我们也是说要离婚了，要分开。 Karena dulu ketika saya kenalan dengan calon istri saya ini, 当我去跟他去马浪的时候， dia seperti panda yang lucu.
它好像是一个很好笑的一个熊猫。 Tapi setelah menikah, 但是结婚以后， ya Allah ya Gusti, ternyata jinaknya itu ketika pacaran. 他孙夫是在恋爱的时候， Dan ternyata istri saya juga sama. 我的师母也是一样。 Kok suami saya seperti ini? 哎，为什么我的丈夫变成这样呢 Mulai？ kami nggak bisa terima satu dengan yang lain. 所以我们两个彼此之间没有办法来接纳对方。 Dan 5 tahun pertama pernikahan kami, 在5年的婚姻当中， itu seperti neraka. 好像生活在地狱里面。 Wah, untungnya kami waktu itu masih perintisan. 虽然那时候我们还是刚刚开始， Jadi belum ada barang-barang banyak di rumah. 家里没有很多的东西。 Kalau waktu itu sudah barang banyak di rumah udah hancur semua itu. 如果家里很多东西就已经全部破烂了。 Kami terus bergumul satu dengan yang lain. 我们2个人一直在那里挣扎。 Dan saya katakan, Tuhan bagaimana ini? 我说上帝啊，怎么办呢？ Sampai akhirnya kami datang lagi kepada konselor rumah tangga kami. 以后我们就到我们的家庭顾问， Seorang dosen dari Amerika. 是从美国的顾问，教授。 Kami sharing. 我们就跟他分享。 Dan akhirnya dia hanya katakan, 结果他说， doakan istrimu. 你为你的妻子祷告。 Dan kepada istri saya, doakan suamimu. 就对我的师母说，你为你的丈夫祷告。 Saya sering kali kalau malam-malam, 我常常在晚上的时候， saya tumpangkan tangan kepada istri saya. 我常常按手在我的师母的身上。 Tuhan ubah dia. 上帝啊，你改变他。 Tapi kalau habis berantem, 吵架以后， saya tumpang kaki saya. 我就用我的脚。 Tuhan ubah dia. Tuhan ubah dia. Dan dalam prosesnya, 在这个过程里面， kami bersyukur bisa melewati masa-masa yang sulit itu. 我们能够经过这一些困难的时刻。 Dan hari ini, 今天 Tuhan mempercayakan pelayanan kepada keluarga-keluarga yang pernah mengalami hal yang sama dengan kami. 上帝也是交托给一些跟我们的家庭一样的。 Karena kami sudah mengalami proses kesabaran Tuhan yang membentuk rumah tangga kami. 因为我们已经经历了上帝对我们的忍耐。 Dan hari ini juga firman Tuhan mengatakan, 所以今天的信息告诉我们， Tuhan sanggup mengubah suamimu. 上帝能够改变你的丈夫， Tuhan sanggup mengubah istrimu. 上帝能够改变你的妻子， Dan Tuhan bisa mengubah keluargamu. 上帝也能够改变你的家庭， Menjadi satu keluarga 成为一个 yang siap memuliakan nama Tuhan. 让他们能够一备来荣耀上帝。 Kristus datang. 耶稣基督来到世 Yang 上， kita peringati pada hari ini sebagai Natal. 我们就常常提醒， Dia ingin mengubah setiap hati kita. 他要改变我们每一个人的心， Menjadi orang-orang yang kudus di hadapannya. 成为在上帝的面前成为一个神圣的人， Dan dipercayakan satu pelayanan yang luar 就 biasa. 是交托给我们一切的施工， Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. 带领一些人来到上帝的面前， Dan biarlah hidup kita yang sudah diubah ini 让我们这个被改变的生命生活， akan menjadi satu contoh yang nyata. 成为一个很这个榜样， Tentang kesabaran Tuhan 关于上帝的忍耐， yang bisa mengubah hidup kita. 能够改变我们的生命。 Makanya di dalam ayat yang ke-17, 所以第17节那里告诉我们， Paulus berkata, 保罗说， hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. 就是说，但愿尊贵荣耀归于那永远的君王， Allah yang kekal, 永生的上帝， yang tak nampak, 不能看见， yang esa. 是一个独一的。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapa, pagi ini kami sudah mendengar kebenaran firman.
Kami sungguh bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami sudah diselamatkan, sudah ditebus dan sudah dimerdekakan dari dosa. Kami bukan lagi statusnya sebagai orang-orang berdosa, tetapi orang-orang kudus di hadapan. Dan setiap kami telah dipercayakan untuk melayani bagian-bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami juga diingatkan bahwa proses kesabaran Tuhan membentuk kami adalah proses yang tidak sebentar. Proses yang memakan waktu. Kadang kami bertanya, Tuhan, sampai berapa lama aku hidup seperti ini? Dan kabar sukacita, Paulus tegaskan, aku adalah contoh orang yang diubah oleh kesabaran Tuhan. Seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang agresor untuk membunuh dan menghancurkan gereja mula-mula. Aku diubah. Bahkan dipercayakan untuk satu pelayanan kepada segala bangsa. Hidup kita diubah untuk mengubah hidup orang lain. Hidup kita diberkati untuk bisa memberkati orang lain. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu motivasi untuk memasuki tahun yang baru. Bahwa kita yang sudah diubah akan dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian yang luar biasa di tahun 2023. Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Fritz. Dan terima kasih untuk Lomuse untuk terjemahannya. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia kita akan membacanya secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Saat ini kita akan mendengarkan paduan suara dari mama dan oma-oma kita. Kami persilakan.
Terima kasih untuk Paduan Suara Sahabat dan GKI Samanhudi. Untuk pelayanannya, tadi kita udah lihat ya, pelayanan dari anak-anak, dari sekolah minggu, sampai ke oma-oma. Sungguh senang melihat kita semua sama-sama bisa melayani Tuhan di tempat ini. Baik jemaat, kita akan menjalankan persembahan. Persembahan akan dijalankan 1 kali. Kita dapat mempersiapkannya di dalam amplop dan dapat memasukkan kepada petugas yang akan menjalankannya. Atau kalau tidak dengan QRIS atau transfer juga boleh. Kita berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan kami saat ini untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami bawa ini Tuhan dapat Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam maupun di luar sana. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami membawa persembahan ini kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian Pilihanku. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Mari jemaat yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan
Boleh semua ikut? Kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Amin. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihan kita. Hidup di dalam firman Tuhan adalah pilihan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Kita akan mendengarkan warta. Ya, 弟兄姐妹早安。Uan ya. Gak apa-apa lah. Yang penting bisa Musa. Jangan dibuat takut. Iya Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat dan simpatisan GKI Pinangsia yang hari ini bisa hadir bersama untuk merayakan Natal bersama dengan segenap keluarga besar GKI Pinangsia. Dan tentunya harapan kami Bapak Ibu sekalian bahwa tidak hanya hari ini Bapak Ibu bisa hadir, tetapi juga setiap minggu demi minggu yang GKI Pinangsia adakan untuk ibadah, tetap kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir bersama. Kecuali yang tinggal di Perth ya, atau di Australia ya. Ya hari ini sedang liburan, ada keluarga Pak Josuali dan satu saudaranya Ibu Roswita yang tinggal di Australia. Jangan tiap minggu, ongkosnya mahal ya. Ya, jika Bapak Ibu sekalian belum memiliki tempat ibadah yang tetap kami segenap hamba Tuhan, majelis jemaat, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung menjadi bagian daripada keluarga besar GKI Pinangsia. Dan terima kasih juga untuk kedua hambanya, Pendeta Fritz dan juga Pendeta Desi Lukman yang hari ini sudah menyampaikan khotbah dan juga menerjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu sekalian, di jam yang sama pada hari ini jam 10 pagi, saudara-saudari kita dari Komisi Tunarungu juga mengadakan perayaan Natal. Ya biarlah Tuhan terus memberkati mereka boleh terus menjadi berkat. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, jika memiliki saudara, anak atau rekan yang memang mempunyai sebuah kebutuhan khusus dalam hal tunarungu ataupun disabilitas, bisa Bapak Ibu sekalian membawa mereka juga mengikuti ibadah Komisi Tunarungu yang diadakan oleh gereja kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu malu dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki keterbatasan demikian. Ya, sebab Tuhan pun mencintai mereka sama seperti Tuhan mencintai kita. Jadi mari ajak mereka untuk bisa beribadah, bertumbuh dan menikmati kasih karunia Tuhan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kami juga mengundang untuk Bapak Ibu bisa mengikuti persekutuan doa yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Untuk mendapatkan link Zoom persekutuan doa,
Bapak Ibu biasanya kita dikirimkan oleh tata usaha gereja atau Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki WhatsApp dari gereja kita bisa menghubungi tata usaha untuk mendapatkan link Zoom untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bisa ikut bersama. Ya, sesuai kalau di dalam kemarin survei dari Klasis Priangan, hal yang paling rendah yang harusnya diperhatikan itu adalah apa? Doa. Jadi bagaimana gereja bisa maju, bagaimana punya ibadah yang bagus, yang dahsyat, kalau doanya rendah. Ya, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kebaktian gabungan tahun baru 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 10 pagi. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti hari ini di tanggal 1 Januari kita juga akan mengadakan ibadah gabungan jam 10 pagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian minggu depan juga Bapak Ibu kita diingatkan akan bulan pertama dan juga minggu pertama di Januari. Mari Bapak Ibu sekalian saya mengundang setiap kita sama-sama sebagai jemaat untuk bisa memberikan persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu sekalian persembahan persepuluhan di gereja kita itu tidak dipergunakan secara untuk kepentingan pribadi hamba Tuhan, tidak. Tetapi itu dikelola dengan baik oleh gereja untuk sebuah pelaksanaan. Ya, seluruh aktivitas gereja kita itu semua didukung oleh persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan. Jadi persembahan persepuluhan itu dikelola dengan baik dan juga dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita memberikan dengan sukacita, dengan gembira untuk berpartisipasi di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di tengah-tengah jemaat GKI Pinangsia dengan memberikan persembahan persepuluhan kita. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan Natal juga dapat memasukkan dalam amplop yang telah tersedia. Di bagian amplop itu ada kertas yang Bapak Ibu sekalian bisa pilih untuk penggunaannya yaitu lain-lain ya. Jadi di kertas selipan dalam itu ada beberapa item kegiatan, Bapak Ibu bisa pilih lain-lain, kemudian diberi keterangan Natal atau bisa juga dengan cara mentransfer ke rekening gereja. Kemudian untuk kartu persembahan bulanan tahun 2023 dapat Bapak Ibu ambil yang biasanya memberikan ya di kotak yang telah disediakan. Sedangkan untuk kartu bulanan tahun 2022 yang belum dilunasi itu juga disisipkan ke dalam kartu persembahan bulanan yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin pada tahun 2022 belum memberikan atau melunasi kartu persembahan bulanan itu bisa diberikan nanti di 2023. Jika di dalam kotak tidak ada kartunya, maka Bapak Ibu dapat menghubungi tata usaha gereja. Ya, hari ini Pendeta Chen Beni melakukan pelayanan di GKI Jambi. Ya, hari ini beliau juga ada memimpin perjamuan kudus di GKI Jambi. Ya, kebetulan beliau juga sebagai konsulen di GKI Jambi. Lalu Bapak Ibu ada berita duka telah pulang ke pangkuan Bapa di surga pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Ibunda Diaken Seniwati atau yang biasa kita kenal Ibu Inge, ibu mertua dari Bapak Rudi Wiryanto, yaitu almarhumah Ibu Tan Bunio di usia 96 tahun. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dikebumikan di Lampung. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Natal pada pagi hari ini. Kemudian berkatnya akan dibawakan oleh hambanya. Kita angkat pujian, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya segala kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, Sang Bayi Natal itu, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita. Penyertaannya akan nyata di tahun 2023, penuh dengan pertolongan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman, sehingga ketika kita memasuki tahun 2023, berkat Allah Tritunggal ini menyertai sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat. Setelah ini kita akan udah mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Semua jemaat boleh keluar dari pintu utama. Dari sini nanti ada bingkisan Natal yang akan disampaikan buat jemaat semua. Sebelumnya kita angkat pujian We Wish You Merry Christmas. Kita boleh memberi salam-salaman kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita sekalian. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Timeless, the message is timeless. Christ is the message of Christmas. Not just a holiday, Christmas is every day. With Christ in your life. Timeless, the message is timeless. Christ is the message of Christmas. Not just a holiday, Christmas is every day. With Christ in your life. We wish you a Merry Christmas. We wish you. We wish you a Merry Christmas. Oh, oh. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. God bless you.